Besar Perak Ahmad Faizal Azumu menerima keputusan DUN Perak yang menolak beliau dalam undi percaya ke atasnya. Timbalan Presiden Bersatu itu bagaimanapun berikrar memastikan perolehan kerajaan berlaku dengan lancar. Faizal gagal menguasai sokongan DUN apabila hanya memperolehi 10 undi. Seramai 48 wakil rakyat lain menolak beliau sebagai Menteri Besar dalam undi belah bagi dan seorang lagi berkecuali. Usul ke atas Faizal yang merupakan Adun Cendriang difailkan Abdul Manaf Hashim, Adun BN Pengkalan Baharu pada bulan lalu. Satu surat yang dilihat The Malaysia Insight menyebut Abdul Manaf meminta agar sokongan ke atas Faizal diuji di Dewan itu. Ia difailkan mengikut peraturan tetap 27/3 untuk menentukan Faizal mendapat keyakinan ahli Dewan untuk menjadi Menteri Besar. Usul undi belah bahagian kemudiannya dicadangkan Aziz Bari, Adun PH Tebing Tinggi yang disokong Mazli Syam Razman BN Bukit Candan. Pengerusi UMNO Saarani Muhammad Oktober lalu mendedahkan pergeseran dengan Faizal disebabkan Menteri Besar itu tidak menghormati perjanjian bersama UMNO dan PAS. Faizal melanggar persetujuan membentuk Kerajaan Perikatan Nasional selepas melantik wakil rakyat UMNO sebagai setiausaha politiknya. Sedangkan pelantikan mana-mana adun atau pemimpin UMNO dalam kerajaan perlu dibincang terlebih dahulu. Saarani juga mendedahkan terdapat usaha mengubah senarai nama Exco yang sudah dipersetujui serta cubaan menukar pelantikan Speaker Dewan. UMNO mempunyai 25 kerusi daripada 59 kerusi di Dewan DUN Perak. PN mempunyai 8 kerusi terdiri daripada 5 bersatu dan 3 PAS. Seorang wakil rakyat gerakan dan seorang wakil rakyat bebas menyokong kerajaan. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Jadi marah lah orang Perak. Orang Perak kata jangan kau cabut man. Jangan kau tapi bila dah buat, rasalah. Sebab itu teman kata, tangan yang mencincang, barulah memikul. UMNO Perak awal-awal juga bagi tahu sejak cetusnya undi kepercayaan di Dewan Undangan Negeri berkali-kali beri pernyataan dan sehari sebelum usul itu dibawa di Dewan Negeri kebetulan ada persidangan parlimen. Peja juga ahli parlimen berjumpa dengan Presiden UMNO. Ada perbincangan dah bagi tahu to the line. Tidak. Tak ada. Masih lagi nak tunjuk keras kepala. Jawabnya, orang kata, keras buah ketiau lah. Sebab kedegilan itulah yang membuatkan warga Adun Perak isu tanah, berhubung dengan isu lumbung pasir, berhubung dengan isu adanya menggunakan nama sultan, menggunakan nama istana untuk mencari kekayaan. Sila rujuk saya punya kenyataan 2 minggu yang lepas, kepincangan yang berlaku di Perak. Kita dah bagi pandangan. Ingatkan ada perubahan. Dia kata bukan tanah 15,000 hektar saja yang dijual. Bukan sikit 15,000 hektar. Bukan 15,000 hektar, 15,000 hektar ladang kelapa sawit. Tanah tersebut ini yang dibangkitkan oleh Allahyarham Datuk Kusyari. Tanah itu terletak dalam kawasan berhampir dengan Slim, Saud. Berhampir dengan kawasan beliau di Slim. Ya. Dia kata tanah tersebut bernilai 1.3 bilion. 1.03 billion dollar. 1.03 ringgit dan dijual dengan harga macam harga lelong 342 juta. 1.03 bilion dijual pada harga 342 juta. Ini apa benda ni sebenarnya? Saya pun tak faham. Dan syarikat itu bukan syarikat tempatan. Ini dibangkitkan oleh Allahyarham Datuk Kusyari. Syarikat itu dijual, tanah itu dijual kepada Taiko Plantation Pte Limited yang berpangkalan di Singapura. 15,000 hektar
Sedangkan dengan harga kelapa hari ini, dan tanah itu sudah pun mengeluarkan hasil. Waktu itu, tanah itu boleh mengeluarkan hasil sejumlah 40 juta setiap tahun. Kenapa dijual pada orang? Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Ini pesanan daripada Allahyarham. Ini apa? Dato' Kusyari. Satu bab. Kawan-kawan di Perak pun bercakap. Rupanya banyak lagi tanah-tanah milik kerajaan yang kena. Antaranya tanah milik MB Incorporated di Bukit Keledang yang dilelong juga pada bawah harga pasaran. Saya harap lepas ini pimpinan Perak kena panggil SPRM, masuk ke pejabat siasat. Adakan forensic account. Adakan forensic auditing account. Kalau benar-benar itu berlaku, tak sah kita pandang, bukan nak balas dendam. Biarlah Suruhanjaya Pencegah Rasuah melangsaikan sebarang permasalahan tersebut. Ini benar. Kawan-kawan di Perak bercakap. Banyak lagi tanah-tanah milik yang kena. Ya. Selain itu, bersepah yuk surat kelulusan permit pengeluaran balak secara besar-besaran di hutan simpanan Bukit Kinta, hutan simpanan Korbu, dan hutan simpanan Piah yang mengganggu 15 kawasan perkampungan orang-orang asli. Melibatkan 1,500 penduduk orang asli. Ini juga perlu disiasat. Saya tak tuduh. Tetapi ini yang terkeluar, yang menimbulkan persepsi banyak. Sepatutnya Suruhanjaya Pencegah Rasuah masuk. Kerana ada kes yang telah dibawa ke mahkamah oleh orang asli. Kerana mereka nak mempertahankan kawasan mereka. Begitu juga ada banyak lagi keraguan yang tercetus di PKNP, di Perak Corp, ACDC yang perlu disiasat. Kerana ada rundingan permit pengeluaran granit yang dikeluarkan dari hutan simpanan Segari Melentang. Dan rundingan perlombongan pasir yang dikeluarkan melalui Lumut Port. 3 tahun jadi menteri besar, kalut segala-galanya. Ini keadaannya. Jadi saudara nak marah, sebab itu nak marah pada UMNO, supaya Johor Pak diuntukkan. Hanya kerana seorang dikeluarkan. Saya dah kata dari awal tadi, kita nak picit bisoi di atas perut kita. Nah, itulah dianggap UMNO tu salah, okeylah. Nah, kita dah tahu biasa. Kita ada masalah. Bukan kita nak jadi abang besar. Jadi, siapa pengkhianat sebenarnya? Jadi, akhirnya kita akan bertanya, kursi Menteri Besar Perak itu milik siapa? Tapi hairannya, PAS pula, pimpinan PAS. Bukan semualah. Sebab itu saya tengok, saya lihat, pimpinan tertinggi PAS, Tuan Guru Haji Hadi, Ustaz Ibrahim, tak ada pula mengeluarkan kenyataan pelik-pelik. Sombong amat. Begitu juga pimpinan UMNO, Datuk Sri Zahid Hamidi dan Datuk Masan, tak ada pula menyatakan jangan pelik. Bener juga ya. Tapi setengah orang PAS ni, macam di Perak ni, tengkulah dapat Idris, Senator Idris. Dapat Senator mula kamu melelong bercakap. Kamu faham keadaan sebenarnya. Bila you understand the real problem, then only you address the problem. Bukan ada masalah manapun. PAS juga sebenar-benarnya telah dimaklumi. Jadi Azhara, kalau inilah keadaannya, saya rasa lusa hari Isnin nanti jangan main-main. Kalau Koma mencabar, kata orang Perak. Kalau benar-benar mereka mencabar UMNO. Kalau PBM berterusan nak menyalahkan UMNO berhubung dengan masalah yang berlaku di Dewan Undangan Negeri Perak. Masalah menteri besar yang terlucut jawatannya. Marah sangatlah hanya kerana sedangkan itulah permasalahan-permasalahan yang wujud. Tetapi bila Peja mengatakan dia kalah tewas di Dewan Undangan Negeri kerana UMNO berpakat dengan DAP. Kamu memetik saja begitu dan semua orang menyambut. Benda ni. Sombong amat. Jangan salahkan UMNO kalau benda ini berlarutan di Parlimen.
Oh, ada pula tadi, warga tadi. Oh, kalau gini keadaannya, kita buat di Johor. Silakan. Kamu sentuh sana ke Johor, confirm Perdana Menteri dari Johor tumbang. Saya dah cakap, tak banyak, 5 orang saja. UMNO perlu 5 orang tarik diri. Jangan main-main. Begitulah ahli UMNO, warga UMNO, pimpinan UMNO, ahli-ahli parlimen UMNO dimaki oleh rakyat. Tak apalah. Teruk Datuk Zahid Hamidi kena maki. Mempertahankan kamu punya presiden. Kalau ini gara-gara kamu, ini cara kamu, saya akan bercakap dengan presiden. Enough is enough. Cukup sampai di sini, sayang. Sudahlah. Tak perlulah nak berlapang dada. Sebab itu kalau saudara dengar, malam tadi, bila saya berbual dengan Datuk Seri Presiden, saya kata masalahnya, Datuk Seri Presiden ni nak baik hati. Berlapang dada sangat. Kalau saya dengar, sila refer balik kenyataan semalam. Senyum Datuk Seri Presiden. Dia tahu bahawa saya menyindir Orang Perak. Saya menyindir beliau. Kerana jiwa dia terlalu besar. Nak menyantuni. Akhirnya apa jadi? Hanya satu jawatan di Perak. Dan dia pun satu kursi. Kenapa nak dihebohkan sangat oleh warga PAS? Apa nak dihebohkan sangat oleh warga PBM? Sampai supaya di Johor pula adakan jatuhkan menteri besar. Silakan. Saya tengok dia tampur dia sampai kat Ustaz Johor pun kau tahu. Saudara Ruhizat Abu Zarin, PPM parti kata memang macam tu. Itulah keadaannya. Dan mereka tak tahu kesilapan mereka. Dan dalam PBM semua penuh dengan pengkhianat. Yang kamu nak kata UMNO khianat? Kami yang dikhianati. Kamu cuba untuk menyucikan diri kamu. Kamu cuba untuk melihat diri kamu suci. Kamu tuduh kami pengkhianat. Siapa dalam pengkhianat dalam PBM? Azmin. Apa yang tak khianat pada parti dia sendiri? Hamzah Zainuddin. Apa yang tak khianat pada UMNO? Taslimuddin. Apa dia tak khianat dengan Dr. Mahathir? Engkau orang semua orang khianat. Kami terima dengan berlapang dada. Ahli UMNO walak. Akur dengan kehendak Presiden. Berlapang dadalah kita menerima demi perpaduan bangsa, demi perpaduan Melayu, okey, ukhuwah kita, muafakat nasional, PAS pun dah terima, kita santunilah. Jangan ada yang terluka dan sebagainya. Kalau itu kadang berlaku, saya dah kata kepincangan berlaku dalam pentadbiran negeri Perak. Saya dah bawa, saya dah dedahkan 3 minggu lepas. Dan paling menyakiti hati orang Perak, orang UMNO masih lagi berterusan nak ngambil ahli-ahli kementerian. Itu bahasa orang Perak lah ya. Masih lagi Parti Pembumi Bersatu Malaysia ni nak ambil pimpinan daripada UMNO. Contohnya, dah ada sisa politik, kamu lantik pula seorang lagi sisa politik daripada UMNO. Tujuan apa? Kalau kamu benar sangat, hebat sangat, tak perlulah nanti daripada UMNO. Itulah kemuncaknya. Jadi dalam keadaan begitu, kalau UMNO tak sokong, nak marah pada UMNO pasal apa? Dan saya nak bagi tahu, untuk PEN, PKR dan DAP, dia orang memang sudah berdendam. Dendam DAP pada PBM, Tuhan aja yang tahu, yang sebab kata kita awal tadi. Menyampahnya, bencinya warga PKR terhadap Azmin and the gang dalam PBM. Hanya Tuhan aja yang tahu. Tak payah kita lambai. Tak payah kita kata, marilah jualan kita. Tak ada, tak perlu. Tak perlu. Kita buat move saja. Untuk mencederakan saja. Begini dia datang. Itu keadaannya. Jadi tiba-tiba sekarang ni nak salahkan UMNO. Saya hairanlah. Tiap-tiap kali apa saja yang terjadi di Malaysia ni, di negara kita ni, pertama sekali, orang UMNO disalahkan. Yang kedua, ini puncanya sebab Presiden UMNO. Ini kenyataan yang paling bangang dalam hidup. Tak ada. Sekarang kita nak tanya. Okey, kita lapang dada. Terima kamu untuk mentadbir di Kedah. Apa ada masalah? UMNO sokong. PAS jadi menteri besar di Kedah. Ada masalah? Tak ada. Walaupun kadang-kadang kenyataan menteri besar, kita ketawalah. 43 triliun. Itu yang tengok Rani Kulub tulis. Saya gelak dari baca Rani Kulub. Dia kena nampak gayanya kena bagi PAS lah. Jadi menteri besar Perak. Mudah-mudahan di Perak pula ada timbul intan berlian pula. Yang nilainya bertriliun-triliun. So ini kadang-kadang mengarut lah. Kita tak ada masalah.
You takbir di Kelantan, tak ada masalah, tak ada lantik seorang pun begitu, tak apa, tak ada. Takbir di Terengganu, teruskanlah. Tetapi dalam pilihan yang akan datang, jagalah warga kita. Tapi kalau tak dijaga, minta maaf lah. Kan? So itu keadaannya. Jadi saya tak dapatlah untuk menyatakan bersecara bahawa keadaan apa yang berlaku di Perak itu, saya mengharapkan jangan salahkan UMNO. Salahkanlah diri sendiri sekarang. Saya dah jelaskan tadi 3 perkara yang dilakukan oleh Peja sepanjang beliau menjadi Menteri Besar Perak. Itu belum lagi masalah dia dengan istana. Kita dengar ada masalah kabarnya. Okey, itulah keadaannya. Jadi dalam begitu, Saudara Raizat, macam mana pun saya berkeyakinan UMNO di Perak tetap mampan. Dan kita akan menghadapi siapa saja untuk masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok. Assalamualaikum. Selamat malam. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.